Fizik tingkatan 5 bab 7 Fizik kuantum 7.2 Kesan fotoelektrik. Apabila suatu permukaan logam disinari oleh alur cahaya yang mempunyai frekuensi tertentu, elektron daripada logam itu dapat dipancar keluar. Fenomena ini dikenali sebagai kesan fotoelektrik. Okey. Ada cahaya daripada contohnya matahari ke, cahaya matahari atau cahaya torchlight ke, menyimbah dihala kepada permukaan apa-apa logam. Kemudian apa berlaku? Bagaikan elektron daripada logam ni akan tercungkil keluar. Okey, itulah dia apa yang disebut sebagai kesan fotoelektrik. Okey, elektrik ialah elektron, foto ialah cahaya, fotoelektron, fotoelektrik. Dia pada mata kasar kita memang kita tak nampak lah. Dia pada pandangan mata kasar kita memang kita tak nampak elektron terkeluar. Tapi kalau kita halaukan torchlight pada permukaan logam, memang sebenarnya ada elektron memang terpancar keluar lah. Ciri-ciri kesan fotoelektrik boleh dikaji dengan susunan litar yang menggunakan sel foto seperti ditunjukkan dalam rajah. Inilah dia rajah tu. Untuk lihat kesan fotoelektrik, kita ada bateri, positif disambung kepada anode. Ini apa benda ni? Ini adalah sel foto. Satu set sel foto ni. Ini kita ada logam. Ruangan ini dia vacuum, tak ada udara lah, maksudnya tak ada udara, supaya pergerakan elektron ni tak berlanggar dengan molekul udara. Kemudian sini bateri untuk terminal negatif sambungkan pada miliammeter. Dia masuk ke sini. Okey, simple saja binaan radasnya. Jadi jadinya apa? Idenya apa? Kalau kita tengok ni, litar apa nama ni? Litar negatif ni tidak bersambungan dengan litar positif ni. Jadi maksudnya bateri ni kalau ikutkan logik tak boleh nak bergerak lah, harus tak boleh nak jalan lah. Litar terputus kat sini, tak ada kabel lah bersambung kat tengah ni. Tapi mula-mula kita buat begini, kita dapati memang miliammeter tak bergerak pun. Sebab menunjukkan arus tak bergerak lah. Arus tak bergerak positif ke negatif. Tapi bila kita simbahkan cahaya ni daripada torchlight ke apa, tiba-tiba kita tengok jarum miliammeter ni boleh naik. Maksudnya ada arus boleh mengalir. Arus boleh mengalir pula bila ada cahaya simbah kat sini. Jadi pelik Sebab apa? Ini dia punya penerangan. Kamu kena berupaya bagi penerangan macam ni step by step. Nombor 1, apabila permukaan logam yang peka cahaya cathode ini okey, cathode disambungkan pada terminal negatif disinari dengan alur cahaya tertentu, elektron akan dipancarkan dari permukaan logam. Elektron ini dinamakan fotoelektron. Okey, jadi tercungkil keluarlah elektron yang ada pada apa nama ni, cathode ni cathode ni. Nombor 2, fotoelektron yang terpancar itu akan ditarik ke anode yang berkeupayaan positif. Okey, jadi dah tercungkil keluar biji-biji elektron ni, dia nak pergi mana lagi? Dia tengok, sini positif
sedang diri mereka elektron kan negatif. Jadi mereka macam kamu belajar dulu positif negatif akan tertarik ke positif. Jadi mereka pecut pergi sana, pergi ke plat anode . Nombor 3, pergerakan fotoelektron dari katod ke anode akan menghasilkan arus di dalam litar. Jadi itulah dia. Maksudnya lengkap lah. Jadi seakan ada kabel kat sini . Maksudnya elektron kat sini dia boleh pergi ke anode tanpa melalui kabel apa-apa ni. Dia boleh terbang terus lompat terus. Dan melengkapkan litar. Itulah pasal masa ni lah miliammeter dapat akan menunjukkan nilai arus. Bermaksud litar menjadi lengkap. Arus boleh mengalir positif ke negatif. Elektron mengalir dari negatif ke positif, tapi arus mengalir dari positif ke negatif. Jadi sampai bila dia akan terus mengalir? Selagi mana sumber cahaya dikenakan pada permukaan plat ni. Habis kalau lama-lama takkah negatif plat ni akan kekurangan negatif? Ya betul, dia akan kurang, tapi negatif yang ada daripada bateri ni, yang ada dalam kabel ni, akan top up balik negatif yang telah hilang tu. Jadi negatif daripada itulah bateri akan tercungkil keluar, terpancar keluar dan sama juga menuju ke anode. Jadi kitaran elektron tu tak habis lah. Itulah dia, simple sahaja tapi sudah cukup untuk membuktikan bahawa wujudnya fotoelektrik. Fotoelektrik. Ini daripada idea ni lah, kalau kamu perasan, daripada idea ni lah mereka teknologi solar power, solar panel dicipta, yang mana guna matahari, cahaya matahari simbah dekat solar panel tu. Lepas tu tercungkil banyaklah elektron ni, lalu boleh hasilkan arus elektrik. Kalau yang ni dia pakai bateri lah untuk menambah kuat ni. Tapi yang fotoelektrik tu, yang solar panel tu, dia lebih kuat lagi lah. Dia punya mencungkil elektron ni daripada permukaan logam, lebih kuat lagi lah. Rumus seperti E sama dengan H darab F dan lambda sama dengan H bahagi P melibatkan pemalar Planck H. Bagaimanakah nilai pemalar ini dapat ditentukan di dalam makmal? Macam mana nak tentukan nilai H ni dan H ni, pemalar Planck. Aktiviti menentukan nilai pemalar Planck menggunakan kit pemalar Planck. Ini dah kit dia. Tengok kita ada bateri, kita ada litar yang macam ni. Litar ni, ini kita ada apa nama alat ni? Potensiometer. Hafal nama alat ni, potensiometer. Kemudian sambungannya begini. Negatif bateri sambung ke belah sini, positif bateri sambung ke belah sini, tengah-tengah sambung ke miliammeter. Kemudian daripada positif bateri juga sambung ke LED. Daripada negatif LED sambung ke kedua-dua miliammeter dan voltmeter. Lepas tu juga daripada positif bateri sambung ke voltmeter, kutub satu lagi. Macam inilah sambungannya. Cuba ingat sambungan ni, sambungan litar ni, hafal lah, banyakkan praktis, tak susah mana pun. Lama-lama boleh ingat.
Kemudian kita akan laraskan potensiometer ni, potensiometer. Maka kita mula-mula kita laraskan potensiometer sehingga kita dapat voltmeter. Maknanya kita jadikan bacaan voltmeter ni sebagai pemboleh ubah dimalarkan. Okey, 0.2. Mula-mula kita laras potensiometer sehingga voltmeter memberi bacaan 0.2 volt. Lepas tu kita tengok apa berlaku pada arus. Okey, arus memberi bacaan apa, kita catatkan dalam sini. Begitu juga yang ini. Kita laraskan lagi voltan kepada sehingga memberi bacaan voltmeter 0.4. Lepas tu kita catat arus berapa. Kita catatkan, kita laraskan lagi ni potensiometer sehingga bacaan voltmeter menjadi 0.6. Lepas tu kita tengok, kita catat bacaan arus berapa. Okey, berdasarkan jadual ni, lengkapkan hak ni pula. Lengkapkan jadual ni. Jadi ada dua jadual. Ini jadual voltan peraktifan, ini jadual 1 per lambda, 1 per panjang gelombang. Ini panjang gelombang dah dibagi. Warna LED warna merah. Panjang gelombang untuk warna merah ialah ini 623 nanometer. Okey, jadi voltan peraktifan apa dia, berapa kat sini, 0.2 volt. Lepas tu yang ini ialah 1 per lambda, 1 bahagi 623. Tulis berapa semua kat sini. Ulanglah untuk mana untuk LED yang berbeza warna. Jadi maksudnya LED ni kita boleh tukar kepada 4 warna. Lepas warna merah kita tukar warna oranye, lepas tu warna hijau, lepas tu warna biru. Okey, sebab masing-masing mempunyai memerlukan tenaga yang menghasilkan panjang gelombang yang berbeza. Itu tujuan dia kita tukar LED yang berbeza warna. Okey, lepas tu kita catatlah semua ni. Berdasarkan jadual 7.3, plotkan graf VA melawan 1 per lambda. Okey, plotkan graf voltan peraktifan melawan 1 per lambda. Okey, jadinya graf tu jadi macam ni lah. Graf tu jadi macam ni VA lawan 1 per lambda. Jadi kalau kita tengok graf ni, dia jadi condong dengan kecerunan positif. Straight line. Okey. Berdasarkan graf yang diplot, tentukan nilai kecerunan graf. Kamu tahu macam mana nak cari nilai kecerunan ni, iaitu ambil paksi Y ni bahagi paksi X, iaitu kecerunan ialah VA bahagi 1 per lambda. Okey, VA bagi 1 per lambda. Hitungkan pemala Planck. Diberi H sama dengan ME bahagi C. E, apa itu E? E ialah cas 1 elektron. Okey, kamu dah belajar dulu cas 1 elektron. Apa itu C? C ialah laju cahaya dalam vacuum. Laju cahaya. Okey. Apakah hubungan antara voltan peraktifan dengan panjang gelombang cahaya LED? Nanti kita tahu ni. Voltan peraktifan VA boleh diperoleh melalui pintasan V. Pintasan V ini boleh
diperoleh melalui pintasan V. Iaitu ini okey, pintasan V ni dapat VA sini. Sebab ni ialah arus lawan voltan. Okey. Pintasan di mana pintasan garis lurus ini. Okey. Ini dekat graf arus lawan voltan kita akan dapat pintasan ni lah dekat apa nama? Dekat part CV ni kita akan dapat VA. Okey. Voltan daripada graf I melawan V seperti yang ditunjukkan di bawah. Voltan peraktifan VA mempunyai hubungan linear dengan 1/lambda. Okey, hubungan linear. Seperti yang ditunjukkan dalam rajah di sini yang ni. Keturunan graf VA melawan 1/lambda M ni keturunan lah, bersamaan dengan nilai HC bahagi E. Okey, itu keturunan ni. VA bahagi 1/lambda sama dengan HC bahagi E. Oleh itu, nilai pemala Planck boleh ditentukan sebagai keturunan ni. M ni keturunan bukan jisim M darab E bahagi C. Okey. Kamu mungkin tertanya mana depa dapat H keturunan ni H darab C bahagi E. Okey. Atau yang ini mana depa dapat pemala Planck ni sama dengan ME bahagi C. Okey, mereka dapatkan kalau ni ada QR code ni kamu boleh imbas. Okey, depa cerita macam mana depa dapat. Okey. Ini maklumat tambahan lah macam mana nak mencarinya. Apa nama ni? Macam mana depa tentukan nilai keturunan tu. Okey, mula dengan ini. Perkaitan ni VA sama dengan HF bahagi E tolak W bahagi E. Kemudian mereka susunkan balik ni supaya sama bentuk macam persamaan umum garis lurus. Kalau kamu masih ingat ni, persamaan umum garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Jadi dia F kat sini dia leraikan kepada komponen C bahagi lambda. Di F dah tak ada dah sebab F ditukar pada C bahagi lambda. Kemudian ditarik keluar 1/lambda, diasingkan C dengan lambda. Jadi 1/lambda duduk belah kanan sekali. C join dengan H jadi HC per E. Okey, yang belakang ni kekal lah W bahagi E ni. Kemudian dekat sini dibuat bandingan. Jika Y ialah VA, maka masih ingat dulu kamu belajar matematik, nilai apa nombor yang apit dengan X ialah itulah nombor keturunan. Jadi X ini ialah 1/lambda. Maknanya Pak CY ialah VA. Pak CY ialah mewakili VA. Pak CX mewakili 1/lambda. Jadi 1/lambda adalah X lah. Okey, 1/lambda adalah X. Yang segala hal lain yang lekat dengan 1/lambda ni, dengan X ni, itulah dia nilai keturunan. Jadi itu mereka dapat rumus begitu. Keturunan ialah HC bahagi E. Sama macam ni keturunan ialah HC bahagi E. Okey, sebab ini dia ambil daripada sinilah. Daripada sini
C bagi E. Kemudian daripada sini, daripada keturunan ni lah, mereka nak dapatkan nilai H tu macam mana? Macam mana nak dapatkan nilai H? Lakukan pemindahan algebra lah. Lakukan pemindahan algebra lah sekali, dapat tinggal H sajalah. H. Itu cara nak tujuan aktiviti ni untuk menentukan nilai pemala Planck menggunakan kit pemala Planck. Jadi bila mereka pindahkan algebra untuk dapatkan nilai H, itu pasal jadi dapat begitu. H sama dengan kecerunan darab dengan E, iaitu cas untuk satu elektron, bahagi dengan C, kelajuan cahaya. Jadi ini kena hafal lah. Kecerunan graf VA melawan 1 per lambda M kecerunan bersamaan dengan nilai HE bahagi HC bahagi E sama ni yang tadi. Oleh itu nilai pemala Planck boleh ditentukan sebagai ME bahagi C. Okey, setelah dilakukan pemindahan algebra untuk dapat nilai pemala Planck H. Jadi itulah dia, camkan graf ni graf untuk cerita aktiviti voltan peraktifan melawan 1 per panjang gelombang, 1 per lambda. Ciri-ciri kesan fotoelektrik. Kesan fotoelektrik berlaku apabila cahaya menyinari permukaan suatu logam. Betul. Elektron dalam logam menyerap tenaga dari cahaya dan terlepas dari permukaan logam. Okey. Maknanya tenaga dari cahaya telah diserap. Mula-mula elektron pada permukaan logam tu masih ditarik dengan lemah lah oleh permukaan logam. Bila disimbah dengan cahaya, rupanya cahaya tu bagi tenaga kepada elektron yang ada pada permukaan logam. Kali ni mereka dah jadi kuat untuk lepaskan diri. Itu pasal terlepas. Elektron dah mudah terlepas daripada permukaan logam. Menurut teori klasik, gelombang cahaya merupakan spektrum yang mempunyai tenaga selanjar. Kesan fotoelektrik seharusnya boleh berlaku pada sebarang frekuensi gelombang cahaya. Cahaya yang terang mempunyai kandungan tenaga yang tinggi. Itu idenya, lagi tinggi tenaga lagi teranglah, dan sebaliknya lagi terang cahaya lagi tinggilah tenaga, dan boleh mengeluarkan elektron dengan cepat. Okey, maksudnya kalau di permukaan logam tu disimbah dengan cahaya yang lebih terang, lebih banyaklah tenaga dapat dibagi pada elektron yang ada pada permukaan logam. Lebih banyak tenaga dapat dibagi pada permukaan elektron, lebih banyaklah elektron akan terlepas. Cahaya yang malap pula mempunyai kandungan tenaga cahaya yang rendah, maka elektron memerlukan masa yang lebih panjang untuk menyerap tenaga yang cukup bagi membolehkannya terlepas dan keluar dari permukaan logam. Jadi kalau cahaya kuat, maka cepatlah elektron akan keluar. Kalau cahaya tu malap, maka boleh juga elektron keluar, tapi ambil masa yang lama untuk dia kumpulkan tenaga yang cukup sebelum dapat terlepas daripada permukaan logam. Namun hasil eksperimen yang mengkaji kesan fotoelektrik menunjukkan bahawa pemancaran fotoelektron hanya berlaku pada frekuensi gelombang cahaya yang melebihi suatu nilai tertentu tanpa dipengaruhi oleh keamatan cahaya. Oh, ini hasil eksperimen. Maknanya tak kira lah cahaya tu
terang ke, malap ke, tak mempengaruhi kesan fotoelektrik. Yang mempengaruhi kesan fotoelektrik ialah frekuensi gelombang yang digunakan. Oh, begitu rupanya. Okey, tak apa. Fotoelektrik juga dipancarkan serta-merta pada frekuensi cahaya tersebut. Sungguh pun keamatan cahaya rendah. Oh, jadi tak ada masalah lah. Walaupun keamatan cahaya rendah, tak ada masalah. Sebab frekuensi itu memang frekuensi yang sudah sesuai untuk menghasilkan fotoelektron. Nombor satu, ciri-ciri kesan fotoelektrik. Yang pertama, semakin tinggi frekuensi foton cahaya, semakin tinggi tenaga kinetik fotoelektron yang dipancarkan daripada permukaan logam. Okey, semakin tinggi F, semakin tinggi E ya. E. Ini yang asal balik yang kita belajar dulu ni. E berkadar terus dengan F frekuensi. Nombor 2, frekuensi minimum yang dapat mengeluarkan elektron dikenali sebagai frekuensi ambang dengan simbol F0 kat bawah bagi sesuatu logam. Nombor 3, tenaga kinetik fotoelektron tidak bergantung pada keamatan cahaya. Okey. Keamatan cahaya yang bertambah tidak menghasilkan fotoelektron yang lebih bertenaga kinetik. Okey, maknanya memang tak bergantung lah, tak berkaitan lah. Keamatan cahaya tak mempengaruhi tenaga fotoelektron. 4. Fotoelektron dipancar secara serta-merta apabila permukaan logam disinar dengan cahaya. Maknanya ada saja cahaya, jika kena dengan frekuensinya, sudah cukup untuk cungkil keluar elektron. Walaupun cahaya tu tak kuat lah. Ini yang kita belajar dulu masa bab elektronik tu. Apa nama ni? Tiub sinar katod ke? Cara nak hasilkan elektron ni, kita panaskan logam tu. Cara kita panaskan logam tu dengan filament ni. Okey. Filament ni jadi panas. Jadi elektron yang ada kat filament ni tertanggal keluar lah. Okey. Lalu menghasilkan pancaran termion. Tapi kali ni lain kita tak panaskan logam ni, tapi kita guna cahaya, simbahkan cahaya, elektron masih juga boleh keluar. Pengeluaran elektron dari permukaan logam melalui pancaran termion mengambil masa yang lama. Okey, ambil masa lama sebab kena panaskan. Tapi pengeluaran elektron dari permukaan logam melalui kesan fotoelektrik berlaku secara serta-merta. Ada saja cahaya, terus keluar elektron. Okey. Segera, tak perlu tunggu dia panas apa dulu, tak perlu. Frekuensi ambang FO ialah frekuensi minimum yang boleh menghasilkan kesan fotoelektrik pada satu jenis logam. Okey. Maksudnya lain jenis logam, lainlah dia punya frekuensi ambang dia. Yang diperlukan untuk cahaya tu, sama ada cahaya tu mesti ada sekurang-kurangnya frekuensi ambang ni atau lebih. Lebih tak apa. Lebih daripada frekuensi ambang, boleh berlaku kesan fotoelektrik. Kalau frekuensi cahaya tu kurang daripada frekuensi ambang ni, jawabnya takkan berlaku kesan fotoelektrik, iaitu takkan berlaku elektron terlepas daripada logam. Praktik formatif 7.2. Nombor 1, apakah yang dimaksudkan dengan kesan fotoelektrik? Kesan fotoelektrik ialah ini semua hak yang bold ni elok kamu kumpulkan dan hafal. Kesan fotoelektrik ialah apabila suatu permukaan logam disinari oleh alur cahaya yang mempunyai frekuensi tertentu, bukan semua frekuensi yang
dengan kekuatan frekuensi ambang atau lebih sahaja yang baru boleh berlaku. Maka elektron daripada logam itu dapat dipancar keluar. Keadaan ini fenomena ini dipanggil kesan fotoelektrik. Dua, adakah cahaya terang akan memancarkan lebih banyak fotoelektron daripada permukaan logam berbanding dengan cahaya malap yang berfrekuensi sama? Jawapannya tidak. Okey, tidak. Maknanya keamatan cahaya terang ke malap ke tidak mempengaruhi fotoelektron. Okey. Sebab frekuensi dia sebab keamatan cahaya tidak dapat mempengaruhi mempengaruhi fotoelektron lah. Okey, yang dapat mempengaruhi fotoelektron ni kalau nak banyak kena bagi frekuensi tu tinggi lagi lah. Okey. Jadi cam betul-betul ni. Nombor 3, nyatakan 4 ciri kesan fotoelektrik yang diperoleh secara eksperimen. Nyatakan 4 ciri kesan fotoelektrik yang diperoleh secara eksperimen. Jadi elok kamu hafal ini ciri kesan fotoelektrik ialah ini ciri kesan fotoelektrik. Jadi hafallah ini semua 4 ni 1 2 3 4. Okey, bila tanya ciri kesan fotoelektrik, itulah dia bahagian ni lah. Semakin tinggi frekuensi foton cahaya, semakin tinggi tenaga kinetik. Frekuensi minimum, frekuensi ambang, tenaga kinetik fotoelektron tidak bergantung pada keamatan cahaya. Fotoelektron dipancar serta-merta. Okey, itu dia ciri-ciri kesan fotoelektrik. Nombor 4, mengapakah fotoelektron dipancar secara serta-merta dari permukaan logam apabila disinari dengan cahaya yang berfrekuensi tertentu? Mengapakah fotoelektron dipancarkan secara serta-merta? Ni dia punya ni. Sebab apa? Mengapakah fotoelektron dipancar secara serta-merta dari permukaan logam apabila disinari dengan cahaya yang berfrekuensi tertentu? Jawapannya ialah fotoelektron tidak bergantung kepada keamatan cahaya. Ia hanya bergantung kepada frekuensi. Maksudnya satu foton sudah cukup untuk cungkil satu elektron. Okey, satu paket proton sudah cukup untuk cungkil satu elektron. Tak perlu kumpul banyak foton sebelum dapat cungkil satu elektron. Sebab tu dia segera dia boleh serta-merta sahaja satu elektron boleh terkeluar. Okey, tak dipengaruhi oleh keamatan. Nombor 5, mengapakah keamatan cahaya yang bertambah tidak meningkatkan tenaga kinetik fotoelektron? Keamatan cahaya tak dapat mempengaruhi meningkatnya tenaga kinetik. Yang dapat mempengaruhi meningkatnya tenaga kinetik fotoelektron hanyalah frekuensi. Lebih tinggi frekuensi cahaya itu, maka lebih tinggilah tenaga kinetik fotoelektron. Habis keamatan cahaya boleh mempengaruhi apanya? Keamatan cahaya boleh mempengaruhi banyak mana foton dapat dihasilkan. Lalu banyak mana foton dapat dihasilkan adalah berikutnya dapat
memancarkan banyak mana elektron daripada permukaan logam. Okey, lebih tinggi keamatan cahaya, lebih banyak elektron dapat dicungkil keluar. Tapi kalau nak bagi tingkatkan tenaga setiap elektron itu, tak boleh keamatan cahaya, tapi adalah yang bolehnya adalah frekuensi gelombang. Jadi itu, sampai itu sajalah. Okey, jadi tak faham ulang balik. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, sorry ada pembetulan. Cikgu ada terbuat silap sikit lah penerangan. Soalan nombor 2. Lagi sekali, adakah cahaya terang cahaya terang ni maksudnya keamatan cahaya tinggi lah, akan memancarkan lebih banyak fotoelektron. Cikgu confuse. Cikgu ingatkan, banyak fotoelektron ni maksudnya fotoelektron memiliki tenaga tinggi. Maksudnya adakah cahaya terang akan membuatkan fotoelektron mendapat tenaga kinetik yang tinggi. Okey, ini bukan merujuk pada tenaga kinetik, ini merujuk kepada bilangan. Banyak mana lebih banyak fotoelektron dapat dihasilkan daripada permukaan logam berbanding dengan cahaya malap yang berfrekuensi sama. Maksudnya frekuensi kedua-dua cahaya keamatan tinggi dan keamatan rendah adalah sama, tak kacau. Yang cuma kacaunya ialah adakah keamatan cahaya tinggi maka akan menyebabkan lebih banyak fotoelektron dapat dihasilkan. Jawapannya ya, betul. Lebih tinggi keamatan cahaya, lebihlah banyak bilangan fotoelektron, lebih banyaklah elektron dapat dihasilkan, dikeluarkan daripada permukaan logam tu berbanding cahaya malap. Kalau cahaya malap walaupun frekuensi sama, walaupun cahaya malap dengan frekuensi yang sudah cukup untuk, sudah lebih tinggi daripada frekuensi ambang untuk memberikan mengeluarkan elektron daripada permukaan logam, tetapi oleh kerana cahaya itu malap bermasuk ke amatan rendah, hanya dapat keluarkan elektron yang sikit sajalah. Maksudnya tak dapat, maksudnya keamatan cahaya berkadar langsung dengan banyak bilangan fotoelektron yang dihasilkan. Okey.